Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Khamis kepada semua rakan serta follower FB Solehah Mat Taha. Okey, ada siapa sekarang yang menemani FB Live Solehah pada waktu ini? Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan Solehah punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu hari ini, insya-Allah. Hari ini merupakan tajuk yang ke-284. Solehah buat sharing ilmu FB Live di wall Solehah. Okey, tajuk hari ini adalah bagaimana kita nak mencuci hati kita. Of course lah, bukan setakat baju je kena cuci. Hati kita manusia pun lagilah sangat dan wajib kita kena cuci selalu. Sebabnya setiap hari manusia ni tak lepas daripada melakukan dosa. Setiap hari ada saja terpalit dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang kita sedar, yang kita tak sedar, yang kita sengajakan, yang kita tak sengajakan, insya-Allah. So di sinilah kita punya nekat dan azam dekat hati kita bahawa kita nak selalu kelorok hati kita. Kita selalu nak sental hati kita supaya ibadah kita diterima Allah, supaya hati kita berasa tenang, hati kita sentiasa dekat dengan Allah, rezeki pun datang melimpah ruah, insya-Allah. Waalaikumsalam. Hai Nadia, hai Ida, hai Kak Aizura. Okey. Sebelum tu, mari kita sama-sama mulakan majlis ilmu taman-taman syurga kita di dunia ini dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan untuk beroleh barakahnya, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Waalaikumsalam. Hai Kak Hasrin Ismail. Thank you sebab selalu follow live Solehah. Okey, bagaimana kita nak mencuci hati kita? Of course lah kita kena cuci tau. Supaya hati kita tak semakin hitam legam, supaya hati kita tak semakin kotor, hati kita tak semakin berkarat. So, perlu cuci hari-hari dan sekerap yang mungkin. Cara kita nak mencuci hati yang pertama adalah banyakkan berdoa dan banyakkan merendah diri, merasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa bersungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh dan penuh rasa kehambaan dan tawajuh adalah doa yang terbaik, di mana kita berserah dan bertawakal hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang memberi keizinan, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita rahmat dan nikmat adalah Allah, bukan makhluk, bukan sesiapa, tetapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. So kita kena berdoa. Berdoa dengan cara yang betul, berdoa dengan penuh adab, berdoa dengan penuh rasa fokus, titik fokus kita bahawa kita nak minta doa dan pertolongan hajat kepada Allah dengan rasa hati yang sangat merendah diri, rasa hamba bahawa kita ni kerdil, kita tak punya apa-apa, tetapi semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. So yang pertama, kita nak cuci hati kita, pastikan kita berdoa dengan penuh rasa bersyukur, dengan penuh rasa tawakal, insya-Allah. Sebagai contoh, Solehah bagi satu skrip doa yang terbaik adalah Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kerana permudahkan urusan Solehah untuk mendapat rezeki yang berkat, melimpah ruah, urusan harian dipermudahkan, dapat jadi leader yang baik, dapat jadi isteri yang baik, dapat jadi umi yang baik. Amin ya Allah ya mujib. Kenapa kita sebut ya mujib? Sebab di sini maksud ya mujib adalah Allah yang maha
mengkabulkan. Sebab tu bila kita berdoa, kita mulakan dengan Alhamdulillah, kita bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kita ucap terima kasih sebab Allah bagi kita rezeki sangat banyak. And then last kali kita akhiri dengan Ya Mujib. Maksudnya Allah yang maha memperkenankan doa kita. Allah yang memakbulkan doa kita. So, penting cara berdoa yang betul, adab kita dalam doa, kita punya fokus tawajuh hati kita ni, hati yang suci bersih. Kita nak minta pertolongan Allah, kita nak memohon doa yang sungguh-sungguh kepada Allah. Itulah yang akan mencuci hati kita sebenarnya. Bila kita doa sungguh-sungguh, kita doa hanya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, cara untuk kita mencuci hati kita adalah dengan cara selalu melazimi selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. So ada banyak versi selawat. Ada yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu sahaja dibaca pun tak ada masalah. Sebab selawat ni, selagi kita berselawat ke atas baginda Rasulullah dan kita tak tinggalkan selawat dalam kehidupan kita, sebenarnya hati kita sedang dicuci. Hati kita sedang semakin dekat dengan Allah. Hati kita rasa penuh kehambaan. Hati kita akan rasa rindu dengan baginda Rasulullah. Jangan sampai di hari akhirat nanti Rasulullah tak kenal kita ni umat dia, sebab kita tak pernah berselawat langsung. So lazimilah selawat. Bila kita rajin berselawat, contohnya sehari kita mampu berselawat 1000 kali, kita jadikan amalan dan istiqomah dalam ibadah kita. Dalam amalan kita, kita upgrade, kita improve, kita adjust dan kita tambah baik dalam amalan kita. Lazimi selawat, sebab selawat mampu untuk mencuci hati kita daripada dosa besar dan dosa kecil. Yang penting kita istiqomah, jangan on off. Jangan hari ni buat, esok tak buat, lusa buat, tulat tak buat. Biarlah kita istiqomah hari-hari. Ya Allah, aku nekat untuk berselawat ke atas baginda Rasulullah dengan penuh rasa tawaduk, dengan penuh rasa kehambaan bahawa aku rindu nak bertemu dengan Rasulullah satu hari nanti. Sebabnya ada yang mengatakan kalau kita tak pernah berselawat, kita jarang lazimi selawat, Rasulullah takkan kenal kita ni umat dia. Adakah kita ni umat yang beragama Islam? Adakah kita ni umat Nabi Muhammad? Kalau kita tak pernah langsung berselawat, kita langsung tak pernah menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka di hari akhirat nanti Rasulullah tak kenal kita ni siapa. Kita ni umat Nabi Muhammad ke bukan? So dia tak kenal kita ni umatnya. So lazimilah selawat di samping dapat cuci hati kita. Okey, yang ketiga, macam mana kita nak cuci hati kita? Yang ketiga adalah selalu melakukan solat taubat sebelum tidur. Selalu bertaubat nasuha. Sebab dosa kita ni, kadang-kadang kita tak sedar, kita termengumpat orang. Kadang-kadang kita tak sedar, kita membawang orang, cakap bukan-bukan, sebarkan aib orang, sebarkan berita yang tak betul. Lalu dah jatuh ribah, dah jatuh fitnah, dah jatuh membuka aib orang. Lalu jadilah kita mendapat dosa besar. So macam mana nak cuci hati kita ni? Kita tak sedar, kita termengumpat orang, termengumpat orang. Tapi dah memang kalau kita mengumpat orang, dah tentulah dosanya adalah dosa besar kita mengumpat orang. So macam mana kita nak cuci hati kita ni? Kita cuci hati kita dengan selalu buat solat taubat, taubat nasuha. Taubat nasuha tu adalah taubat yang sungguh-sungguh, yang memang kita berazam, nekat, sungguh-sungguh dalam hati kita, kita takkan ulang dah. Nekat, penuh penyesalan bahawa aku buat solat taubat nasuha ni, aku bertaubat nasuha ni adalah kerana aku dah tak nak dah lagi ulang dosa-dosa besar yang lain, dosa-dosa kecil apatah lagi, ya Allah, aku tak nak dah ulang lagi. Nekat, aku bertaubat sungguh-sungguh, menyesal, dah berazam tak nak lagi buat dosa-dosa yang boleh menghancurkan hidup aku. So yang ketiga ni, lakukan, ajar dan didik diri kita. Mana-mana lagi yang tak pernah nak lakukan, yang belum pernah nak lazimi solat sunat taubat, kalau tak sebelum tidur, kita boleh bangun waktu tahajud nanti, waktu qiyamul lail, boleh lakukan solat sunat taubat. Kerana ia mampu mencuci hati kita, akan mampu menggugurkan titik-titik hitam dalam hati kita. Kalau kita buat hari-hari, maka titik hitam dalam hati kita tu akan makin pudar lah, akan makin berkurangan lah, insya-Allah. Itulah cara kita nak cuci hati kita. Kalau kita cuci baju, kita cuci pakai klorok,
Kalau dah tak mau hilang, contohlah kena baju sekolah anak kena lumpur padang, dia main becak dekat padang kan, kotornya tak mau hilang. So kita gunakan cara klorok. Klorok pun tak hilang, kita sentas-sentas hampir nak terkoyak dah baju tu. Begitulah hati kita. Kalau kita nak cuci, kalau kita nak klorok hati kita, pastikan kita klorok dan cuci berulang kali. Sebab tak semestinya cucian pertama akan terus hilang. Tak semestinya cucian kedua akan terus hilang. Sama juga macam hati kita. Kalau hati kita, kita nak hati kita sentiasa bersih, hati kita sentiasa dekat dengan Allah, selalu klorok dan sental hati kita ni dengan amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Sebagai contoh nombor 3 tadi, buat solat taubat dan bertaubat nasuha selalu. Okey, yang keempat, kita nak cuci hati kita ni adalah dengan cara banyakkan membaca Al-Quran. Banyakkan membaca Al-Quran setiap hari. Kalau tak mampu kita baca satu muka surat, kita bacalah setengah muka surat. Kalau tak mampu, kalau kita ada masa lapang, bacalah satu hari satu juzuk. Kalau tak mampu satu hari satu juzuk, boleh baca 8 muka surat ke 10 muka surat ke, apa yang kita termampu. Dan jangan kata kita tak ada masa langsung. Sebab baca Al-Quran 2 muka surat hanya berapa minit, tak sampai 10 minit pun. So, adakan masa, luangkan masa, berikan masa untuk kita me time dengan Allah dengan cara kita mengaji. Sambil kita mengaji, kita baca tafsiran ayat dia. Sebab bila kita mengaji sambil kita baca tafsir ayat Al-Quran tersebut, kita baca sejarah sebab nuzul Al-Quran. Ada yang bahagian tepi-tepi Al-Quran sekarang kan banyak dah Al-Quran yang sangat memudahkan kita nak faham isi Al-Quran. So, kita fahami, tadabbur Al-Quran tersebut supaya hati kita sentiasa mendapat makanan rohani. Sebab kadang-kadang hati kita ni lapar. Bukan perut kita je yang lapar, tetapi hati kita lapar. Hati kita lapar, caranya adalah dengan kita banyakkan mengaji, banyakkan istighfar, banyakkan selawat, banyakkan solat taubat. Itulah hati kita ni. Jangan anda rasakan hati kita tak perlu makanan. Perlu makanan rohani tersebut. Lagilah sangat perlu berbanding perut kita. Kalau perut kita pun, kalau setengah hari kita tak makan, kita dah rasa lapar. Lagilah hati kita. Hati kita kalau rasa kosong, rasa gelisah, itu yang jiwa kita tak tenang. Hidup kita stres, hidup kita serabut, hidup kita down, hidup kita tak penuh semangat. Malah muka kita pun tak berseri-seri. Kalau muka orang yang bercahaya, ada nur, berseri-seri, itu adalah tanda dia menjaga wuduk dia, menjaga solat dia, menjaga hubungan dia dengan Allah. Allah zahirkan melalui pandangan wajahnya yang sangat menyejukkan hati, yang sedap mata memandang. Itulah tanda Allah zahirkan bahawa hati yang bersih, jiwa dia lapang, muka dia tenang, ada nur di wajahnya, orang kata. So, yang kelima adalah macam mana kita nak cuci hati kita. Selalulah bermaaf-maafan. Kita manusia ni tak lepas daripada perasaan sakit hati. Kadang-kadang kita rasa sakit hati, kadang-kadang kita rasa dendam, kadang-kadang kita rasa marah, rasa emosi, rasa geram. Geramnya rasa nak gigit-gigit je, contoh. Rasa nak gigit-gigit je si Reha ni. Sebab dia malas sangat. Contoh. Soleh bagi contoh. Sebab itu adalah orang yang Great Agent Soleha yang paling Soleha sayang. Reha, Ida, Syah, Nadia, Yana, Kak Rashidah dan semua Soleha sayang. So dekat sini, bila kita nak hati kita ni tenang, hati kita clear, hati kita bersih, kita kena selalu maafkan orang. First kali kita maafkan diri kita. Kita maafkan diri kita sebab kadang-kadang kita penuh dendam dengan diri kita. Kita benci diri kita, kita tak bersyukur, kita marah dekat diri kita, kita tak reda dengan takdir Allah yang berikan kepada kita. So, kita marah, kita benci diri kita. So, perkara pertama, maafkan diri dahulu. And then, maafkan orang sekeliling kita. Jangan berdendam. Jangan iri hati. Jangan ada perasaan busuk hati dekat orang lain. Sebab sakit hati ni akan menyekat rezeki kita. So, kalau anda rasa pelik, kenapa rezeki aku susah masuk? Kenapa sel susah nak masuk? Kenapa orang lain senang je dapat sel 5 angka sehari? Aku ni sehari nak dapat 100 pun susah. Rupa-rupanya, rezeki kita tersekat. Rezeki kita ni tersekat sebabnya kita ada sakitkan hati orang. Kita ada dendam dengan orang. Kita tak nak maafkan orang. Lepaskan perasaan amarah. Lepaskan perasaan benci kita dekat orang tu. Sebab ada satu kata-kata.
Kalau kita benci dekat seseorang tu, boleh jadi satu hari nanti orang itulah yang kita akan datang peluk dia, sayang dia. Sepenuh hati kita, orang itulah yang banyak berjasa dengan kita, orang itulah yang sangat berbudi kepada kita. So kita tak boleh nak benci orang, maafkan orang, lepaskan, jangan berdendam. Sebab kalau kita berdendam, sakit hati dengan orang, rezeki kita akan tersekat. So susahlah rezeki nak masuk. Jangan pelik kenapa rezeki kita tersekat. Sebab hati ni disakiti dan kita sakitkan hati orang. So sama je, dua-dua pihak akan rezeki tersekat. Apa benda tu? Ida pun, Reha pun, apa tu? Okey, yang keenam, macam mana kita nak cuci hati kita? Banyakkan amalan puasa sunat. Puasa sunat ni sebenarnya kita dapat tahan kita punya nafsu, kita dapat ajar didik kita untuk selalu jaga akhlak kita, sifat mahmudah dalam diri kita. Sebabnya orang yang banyak berpuasa sunat ni, hati dia sentiasa tenang, hati dia sentiasa dekat dengan Allah, jiwa dia sentiasa dibersihkan dengan dosa-dosa. Sebab kadang-kadang kita tak tahu dosa pada zaman kita jahil. Contoh waktu kita remaja, rupa-rupanya kita suka mengintai orang, rupa-rupanya kita suka mengejek orang, rupa-rupanya kita suka curi barang orang. So macam mana cara nak clearkan, nak bersihkan dosa-dosa kita pada waktu kita remaja tu? Cara dia, salah satunya adalah dengan banyakkan puasa sunat Isnin Khamis. Tak dapat puasa hari-hari pun tak apa. Puasa sunat ni adalah puasa yang kita selalu lakukan hari Isnin dan Khamis. Dan Alhamdulillah kita ambil dan jadikan istiqamah. Dan salah satu kelebihan bila kita berpuasa sunat, salah satunya itu adalah cara macam mana kita nak jaga diri kita ni untuk menjadi dermawan, untuk menjadi jutawan yang bertakwa. Sebab tu rahsia seorang jutawan dalam buku FTR, antara salah satu amalan dia adalah dia selalu puasa Isnin Khamis. Sebab tu dia jadi jutawan. Sebab bila orang yang selalu puasa Isnin Khamis ni, jiwa dia rajin bersedekah, jiwa dia sentiasa dekat dengan Allah, dia rasa tenang, dia rasa bahagia, dia rasa lapang. Tak ada benda-benda yang serabut mengganggu hidup dia. So Alhamdulillah, Soleha dah jadikan amalan istiqomah ni. Kita dah settle dah ganti puasa, kita dah settle dah puasa 6, kita dah settle dah segala hutang-hutang puasa kita yang lalu. Lalu kita pun sambung dan continue dengan puasa sunat. Sebab puasa sunat Isnin Khamis ni dapat menghadirkan rasa istiqomah kita dalam ibadah, dapat mencuci hati kita, dapat kelorok jiwa kita daripada perkara-perkara negatif, insya-Allah. Sebab tu Soleha suka buat amalan untuk puasa Isnin Khamis ni untuk didik diri kita, banyakkan amalan jutawan. Insya-Allah kita nak jadi jutawan bertakwa dunia akhirat yang banyak membantu orang lain, yang banyak untuk mengajak orang ke arah kebaikan. Itulah sebaik-baik manusia, menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Okey, yang terakhir, cara untuk kita mencuci hati yang ketujuh, yang terakhir adalah dengan cara kita jaga mata kita. Mata kita jaga, jangan pandang benda-benda kotor. Selalu orang kata jangan pandang najis kan. Yelah, najis tu benda kotor. Kalau kita selalu, ada ke orang suka pandang najis? Sebab tu kita kena jaga pandangan kita. Jangan kita pandang benda-benda yang kotor. Jangan kita pandang benda-benda maksiat. Jangan kita pandang benda-benda yang boleh merosakkan fikiran kita, hati kita. Jangan kita pandang benda-benda, contoh suka tengok orang yang tak tutup aurat ke, suka tengok orang yang terdedah auratnya. So jangan, jaga pandangan mata kita, jangan pandang benda maksiat, jangan pandang benda berdosa. Kita jaga pandangan mata kita, apalagi panca indera, telinga kita. Jaga telinga kita, dengar perkara yang baik-baik saja, dengar ilmu agama, dengar majlis ilmu, dengar perkara ceramah agama, ustaz bagi nasihat, ustazah bagi nasihat. Banyakkan dengar benda yang baik, boleh jadi makanan rohani kita. Jangan kita suka mendengar orang membawang. Jangan join kelab membawang tersebut. Kita tinggalkan dan kita fokus pada amalan kita, kita fokus pada kerja dakwah kita. Dan lagi satu, panca indera, jangan kita bercakap yang bukan-bukan. Sebab tu telinga kita Allah ciptakan dua. Kita kena banyak mendengar dan kurangkan bercakap. Bercakap bila perlu sahaja. Sebab kebanyakan dosa adalah bermula daripada mulut. Lidah kita lagi tajam daripada sebilah pedang.
So cakaplah benda yang baik-baik, jangan sakitkan hati orang, jangan sebarkan fitnah, jangan sebarkan aib, jangan cakap keburukan orang, sebab Allah tak pernah pun buka aib kita, melainkan diri kita yang suka sangat nak sebarkan aib orang, sehingga aib kita sendiri yang Allah nampakkan dekat pandangan mata orang. Sebab tu jangan kita suka cari salah orang. Bila kita suka cari salah orang, akan Allah nampakkan salah dan keburukan diri kita. Akan terzahir apa-apa yang Allah pelihara sebelum ni, Allah jaga aib kita. Bila mana kita suka sebarkan aib orang, benda tu akan berbalik semula kepada kita. Itu jadi kickback doa. Itu jadi kafarah dosa kita, akan berbalik semula kepada diri kita. Kalau kita cakap buruk kat orang, buruk tu akan datang balik kepada kita. Tetapi kalau kita cakap benda yang baik-baik, kita cakap orang, puji orang, suka cakap ajak kebaikan, nasihat orang, perkara kebaikan, doa yang baik tersebut akan berbalik kepada diri kita. So jaga panca indera kita, mata, telinga dan mulut. Cakaplah yang baik-baik, sebab semuanya, segala anggota badan kita ni akan menjadi saksi di akhirat nanti, di mana mata boleh bercakap, telinga akan jadi saksi, mulut sahaja yang terkunci, sebab mulut ni dia suka cakap bohong, dan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri akan jadi saksi di hari akhirat nanti atas amalan apa yang kita lakukan dekat dunia ni. Adakah kaki ni suka melangkah ke masjid? Adakah tangan ni suka menadah tangan untuk berdoa? Adakah telinga ni suka dengar perkara kebaikan? So akan dipersoal satu persatu anggota kita nanti di hari akhirat. Takkan ada satu pun yang terlepas. So jaga panca indera kita, cakaplah yang baik-baik, pilihlah circle yang hebat, circle yang positif, supaya iman kita sentiasa terpelihara, iman kita tak dirosaki dengan perkara yang negatif. InsyaAllah sama-sama kita perbaiki. Bukan diri kita tak boleh perbaiki, tetapi kita kena belajar dan perbaiki setiap hari supaya amalan kita ni, hati kita ni sentiasa bersih dan dicuci dengan sebetulnya dengan amalan yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Terima kasih sebab sudi follow Solihah punya live pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga terkesan di hati kalian, insyaAllah. Solihah minta maaf kalau ada salah silap. Solihah juga insan biasa yang banyak buat khilaf. InsyaAllah kita sama-sama perbaiki. Okey, Solihah doakan agar anda semua kaya berjaya dunia akhirat, mendapat barakah di hari akhirat nanti, insyaAllah. Amin ya Allah ya mujib. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.